Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita kembali lagi dalam pengajian kita dalam memahami hukum zakat fitrah. Yang mana hukum zakat fitrah ini seperti mana kata ulama, dinamakan sebagai zakatul fitrah kerana zakat yang pertama, kerana fitrah itu bermakna fitrah manusia. Apabila seorang itu keluarkan zakat, bermakna dia menyucikan fitrahnya. Dan di antara aqwal ataupun kata pendapat ulama mengatakan zakatul fitrah dinamakan sebagai fitr kerana bermakna berbuka. Seseorang itu bila berpuasa dan sampainya waktu dia berbuka puasa, bermakna berbuka daripada untuk puasa Ramadan, daripada puasa Ramadan ialah dengan membayar zakat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pengajian yang lalu kita sudah mengetahui ada beberapa perkara yang di antaranya kita mengetahui kepentingan zakah, asal zakah dan asas zakah ini. Zakat ini diturunkan ataupun difardukan ke atas kita hamba-hamba Allah. Dan di antaranya juga zakat fitrah yang mana Allah fardukan ke atas orang-orang yang berpuasa ini juga sebagai pembersihan diri mereka daripada kotoran-kotoran kelekaan yang mereka lakukan ketika berpuasa. Dan kita sudah belajar berkenaan dengan siapakah yang wajib zakat dan siapakah yang wajib membayar zakat. Mereka yang wajib zakat itu ialah seseorang Muslim, seorang yang beragama Islam selagi mana mengucap syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tak kira jenis apa bangsa, tak kira jenis lelaki atau perempuan, muda tu dan sebagainya, selagi mana cukup syaratnya, wajib mereka itu zakat. Bayaran zakat itu seperti mana yang kita sentuh ialah atas mereka yang menanggung nafkahnya. Siapa yang menanggung nafkahnya? Nafkah seseorang, sama ada daripada ayah yang tidak mampu bekerja ataupun tidak mempunyai wang, ataupun anak yang masih lagi kecil yang tidak mampu bekerja dan tidak mempunyai wang. Begitu juga isteri. Tiga-tiga penjuru nafkah ini, selagi mana kita memberi mereka nafkah, wajib ke atas kita membayar zakat fitrah mereka. Dan juga kita sudah belajar bagaimana bilakah seorang itu wajib membayar zakat fitrah. Wajib zakat fitrah itu bila seorang itu sempat juzuk bahagian daripada akhir bulan Ramadan dan juga awal bulan Syawal, iaitu sebelum tenggelamnya matahari hingga masuknya matahari, tenggelamnya matahari seluruhnya. Dengan itu semua orang ataupun orang yang sebegini sempat dia dalam bulan Syawal dan sempat dia dalam bulan Ramadan, orang sebegini wajib zakat ke atasnya. Begitu juga yang kedua, seorang yang mempunyai lebihan harta daripada keperluan asas dia dan juga keperluan asas tanggungan nafkah dia. Seseorang yang mempunyai keperluan asas pada hari rayanya, hari raya 1 Syawal dan juga malam dia, maknanya malam yang kedua. Kalau dia mempunyai lengkapan keperluan yang asas pada hari itu, makanan, minuman, pakaian dan sebagainya, diri dia dan juga tanggungan anak-anak ataupun ayah dan ibu ataupun isteri, mereka yang punya lebih daripada itu, wajib atasnya zakat, seperti yang kita contohkan pada pengajian yang lalu. Baik, mereka yang sebegini, mereka yang Muslim kemudian sempat bulan Ramadan masuk bulan Syawal dan juga punya lebih harta daripada keperluan asas dia pada hari 1 Syawal dan juga malamnya, wajib ke atas dia membayar zakat fitrah. Berapakah kadar zakat fitrah? Zakat fitrah ini seperti mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mengeluarkan zakat fitrah itu daripada makanan asasi harian yang dijadikan sebagai makanan di tempat kita. Kebanyakan kawasan Asia, kebanyakan makanan asasi mereka ialah beras, nasi. Jadi wajib ke atas kita, zakat fitrah kita itu dikeluarkan berupa nasi, biji-bijian.
Kalau di negara-negara Arab seperti di sini di Tarim, mereka ini makanan asasi mereka itu gandum, atau sebahagian negara Arab gandum sahaja, maka dikeluarkan gandum. Sebahagian negara ada gandum, ada nasi, seperti di kawasan Hadramaut di Yaman. Mereka ada makanan asasi, mereka ada satu hari itu mereka, dalam hari satu hari itu mungkin dalam sarapan ataupun makan malam mereka makan gandum, roti. Tengah hari mereka makan beras. Jadi bagi mereka ini boleh keluarkan sama ada gandum ataupun beras. Pokoknya zakat fitrah yang kita keluarkan ialah dengan makanan asasi setempat, makanan asasi tempatan, makanan asasi tempatan. Baik, berapa kilo? Berapakah kadar yang kita keluarkan? Kadar yang kita keluarkan seperti mana dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahawasanya kita keluarkan dalam satu gantang, sa'un. Sa' dalam bahasa Arab bermakna gantang. Gantang ini ada padanya 4 cupak, arba'ah mud. Ada 4 cupak, 4 sukatan. Sukatan Rasulullah SAW. Dan subhanallah daripada dulu turun temurun sehingga di sini di Tarim pun ada mereka sampel ataupun contoh cupak Rasulullah SAW mengikut ukuran saiz tangan Rasulullah SAW. Itu turun temurun hingga kini. Tapi untuk sekarang sebagai kebanyakan timbangan kita gunakan gram ataupun kilogram. Bila kita lihat gram dan kilogram, kalau kita bandingkan antara 4 cupak dengan gram yang perlu wajib kita keluarkan, lebih kurang dalam 2 kilogram bersamaan 500 gram. 2 kilo dan 500 gram. 2 kilo setengah. Seorang bila zakat fitrah, wajib keluarkan zakat fitrahnya itu setiap seorang, diri dia dan juga tanggungannya setiap seorang dengan 2 kilo 500 gram. Baik. Itu jumhur ulama memberatkan itu, dan seperti mana kata Imam Ghazali dan juga a'immah yang lain mengatakan itu yang lebih afdal, kerana itu nas Nabi SAW mengatakan zakat fitrah dengan makanan tempatan. Baik. Tapi kebanyakan di tempat kawasan Asia dan juga kebanyakan tempat kawasan sekarang di seluruh negara-negara Islam, mereka gantikan daripada memberi beras ataupun gandum dan sebagainya, gantikan dengan harga. Itu ialah pendapat sebahagian ulama yang mu'tabar, yang boleh kita pakai. Sekarang ni di kawasan Asia kita, mereka biasanya mengeluarkan zakat mereka dengan bayaran duit. Jadi 2,5 kilo itu kalau kita kirakan berapakah ringgit ataupun berapakah dolar ataupun berapakah rupiah, berapakah dapat kita beli 2,5 kilo, itu yang dikeluarkan kepada asnafu mustahiqin lizakah, orang-orang yang berhak mendapat zakah. Jadi mereka mengatakan kerana sekarang ini orang mungkin beras kalau kita bagi kepada orang fakir miskin ataupun orang yang berhak zakat, mungkin mereka tak berapa nak perlu, tapi kalau kita beri harga ataupun kita beri duit, itu mereka lebih memerlukan. Baik. Habis kita mengetahui berapakah kadar zakat. Sekarang ini yang perlu wajib kita raikan ataupun kita tahu, dalam kita membayar zakat, kita dah wajib zakat. Cukup syarat yang kedua, syarat yang kita sebutkan, kita ada harta yang untuk kita bayar zakat. Kemudian zakat ini, apakah ketika waktu kita keluarkan, apakah perkara yang perlu kita raikan atau perkara yang perlu kita tekankan dan kita ketahui dan kita faham. Yang pertama yang perlu kita faham dalam kita mengeluarkan zakat, niat zakat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan ibadah itu ialah memerlukan dengan niat. Solat kita berniat, puasa kita berniat, haji kita berniat. Kita pun dalam mengeluarkan zakat perlukan niat. Jadi sewaktu kita ingin keluarkan zakat fitrah, sudah beli, bagi orang yang keluarkan beras 2,5 kilo ataupun dengan harga beras 2,5 kilo tersebut, bila ingin keluarkan, diniatkan inilah zakatku pada tahun ini. Ini zakatku pada tahun ini dikeluarkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, niat. Bila kita niat duit ini untuk zakat kita untuk tahun ini, kalaulah kita wakilkan untuk orang agihkan zakat, perlukan niat yang kedua. Tak cukup kalau kita kata ini zakat aku.
kemudian kita serahkan kepada orang yang ingin agihkan tanpa kita suruh dia ataupun tanpa kita wakilkan, niat kita berwakilkan untuk keluarkan zakat, tidak akan jadi. Sebab orang yang mengumpul zakat itu mungkin bukanlah orang yang berhak mendapat zakat. Jadi waktu kita agihkan, waktu kita serahkan kepada orang yang akan agih zakat, kita niat bahawasanya aku wakilkan engkau untuk keluarkan ataupun untuk agihkan zakat aku ini. Jadi dua niat yang berlainan. Ini niat zakat, ini zakat fitrah aku pada tahun ini. Dan apabila wakilkan pada orang yang ingin agihkan, kita katakan aku wakilkan engkau untuk menagihkan zakatku. Yang kedua, waktu keluar zakat fitrah. Bilakah kita ingin keluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah ini wajib seseorang membayar zakat fitrah apabila masuknya waktu bulan Syawal. Bila tenggelamnya matahari pada hari yang terakhir bulan Ramadan, telah masuklah bulan Syawal. Ketika itu wajib setiap Muslim siap sediakan harta zakat fitrah dia dan juga tanggungan dia. Jangan bila dah sibuk nak masuk Syawal, dah sibuk nak fikir mercun, fikir dodol, fikir ketupat, zakat fitrah tak difikirkan. Itu wajib yang pertama yang perlu kita lakukan. Bila masuk, bila kita sudah tahu masuknya ataupun sudah habisnya bulan Ramadan, masuknya bulan Syawal, terus kita pisahkan duit ataupun harta-harta yang kita perlu keluarkan untuk zakat fitrah kita, diri kita dan juga untuk tanggungan kita. Jadi bila masuk bulan Syawal pada malam itu, malam raya, sudah wajib kita keluarkan zakat, terwajib ketika itu zakat fitrah kita. Beterusan zakat fitrah ini wajib sehingga hari raya. Dan sunnah kita keluarkan zakat fitrah sebelum kita solat hari raya. Itu sunnah. Seorang itu bila ingin sebelum dia solat hari raya bersama jamaah, dia keluarkan zakat fitrah. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dia melakukan selepas solat raya, itu satu perkara yang makruh. Kerana orang memerlukan zakat itu diagih-agihkan sebelum selesai solat. Apabila dilewatkan lagi daripada hari raya, habis satu hari raya sebelum sampai nak tenggelam matahari raya pertama, belum keluar zakat lagi, itu hukumnya haram. Dan bila dia terlupa, wajib dia qada semula zakat tersebut, dikeluarkan semula zakat tersebut. Jadi itu waktu dikeluarkan zakat fitrah. Waktu wajib bila masuk bulan Syawal, iaitu malam raya. Waktu sunnah sebelum kita solat, makruh bila kita lakukannya selepas solat, dan haram bila kita lewatkan sehingga akhir raya yang pertama, akhir pada sebelum tenggelamnya matahari raya yang pertama. Itu perkara yang wajib kita raikan dan kita jaga dalam kita membayar zakat fitrah. Baik. Dan seseorang kadang-kadang ingin melakukan zakat fitrahnya pada bulan Ramadan, itu memang tidak jadi masalah. Tapi masalah ini di antara masalah yang ada perinciannya yang perlu kita belajar. Di antaranya, seorang yang ingin keluarkan zakat fitrahnya sebelum masuk Syawal lagi, belum wajib lagi zakat fitrahnya, dah ingin keluarkan zakat fitrah, itu perlu raikan bahawasanya orang yang diberikan zakat fitrahnya itu masih lagi ahli untuk mendapat zakat. Kalau sebagai contoh, sebelum hari raya bulan Ramadan nak keluarkan zakat fitrah berupa wang, diberikan kepada fulan bin fulan yang miskin, diberikan sebagai zakat fitrah. Tiba-tiba hari raya ada 2 biji kereta Porsche dekat rumah dia, Masya Allah. Bermakna pada hari raya dia sudah menjadi orang yang kaya, sebagai contoh. Sekarang ini wajib zakat fitrah digunakan ataupun diwajibkan ketika hari raya. Hari raya fulan bin fulan ini sudah jadi orang kaya. Bermakna zakat yang kita bagikan itu tak kena pada tempat dia. Seorang yang ingin mulakan ataupun keluarkan zakat pada bulan Ramadan, zakat fitrah ingin dikeluarkan pada bulan Ramadan, kena jaga bila dia keluarkan itu, mesti tahu orang itu nanti pada bulan Syawal, pada raya nanti, dia masih lagi dia masih lagi miskin dan berhak untuk mendapat zakat. Baik, itu di antara perkara yang berlaku. Baik, sebagai faedah,
seseorang itu kadang-kadang, dan kebanyakan zaman sekarang ini, zakat-zakat mereka diagihkan oleh organisasi-organisasi yang bertugas sebagai ataupun badan-badan yang mengagih zakat. Itu di antara perkara yang mulia dan afdal bagi seseorang itu. Zakat fitrahnya dikumpulkan di suatu badan kerajaan ataupun hakim. Mereka ini yang melihat atau mereka ini yang mengumpulkan zakat, dan mereka ini mengagihkan kepada orang-orang yang memerlukan. Tapi kalau saya ingin keluarkan zakat sendiri, itu tidak menjadi masalah. Tapi yang lebih afdalnya kita beri kepada badan ataupun hakim yang mengagihkan, kerana mereka lebih tahu siapa yang memerlukan. Jadi mereka lebih tahu siapa yang memerlukan, dan mereka akan dahulukan siapa yang lebih memerlukan daripada yang lain. Sebagai faedah, seseorang harta zakat fitrah itu, agihannya itu seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh harta zakat ini dialirkan ke seluruh kepada 8 golongan. 8 golongan ini sebagai pengetahuan bahawasanya Allah Subhanahu sebut dalam Al-Quran 8 ini, 8 asnaf ataupun 8 golongan ini mereka yang berhak mendapat zakat. Kalau kita lihat 8 orang ini, 8 golongan ini ialah golongan yang berada selalu di masyarakat kita, yang mana bila sudah diberikan zakat, merupakan zakat itu suatu solution dan juga satu penyelesaian dalam masyarakat, ekonomi masyarakat, ekonomi individu dalam masyarakat. Jadi yang pertama diberikan kepada orang miskin, diberikan kepada orang fakir miskin. Fakir dan miskin. Fakir orang yang lebih miskin daripada orang yang miskin. Fakir ini dia tidak ada kerja halal yang dapat dibuat, dia tidak ada harta. Orang miskin pula orang yang ada harta, orang ada kerja, tapi tak cukup, tidak mencukupi harta dia ataupun kerja dia. Orang fakir mendapat bahagian dalam zakat. Orang miskin ada bahagian dalam zakat. Orang yang berhutang, disyaratkan hutangnya bukan kepada kemaksiatan, ada bahagian di dalam zakat dalam Islam. Bermakna kalau kita ada hutang yang bukan maksiat, kita boleh mengambil atau kita boleh cover hutang itu, dilangsaikan dengan harta zakat. Ditutup begitu ekonomi dalam Islam. Zakat orang yang berhutang, kemudian orang yang musafir, orang yang ingin pergi musafir, orang yang ingin pergi berkelah. Hatta kata ulama, hatta nak pergi berkelah sahaja-saja, nak pergi berkelah ke tempat-tempat yang best begitu, boleh taklufah ataupun pembiayaan safar dia itu ataupun perkelahan dia itu boleh diambil daripada harta zakat. Begitu juga di antara orang yang mendapat zakat ini, kebiasaannya 4 orang ini, 4 golongan ini terdapat dalam kebanyakan kita di setiap negara. Fakir, miskin, orang yang berhutang, dan orang yang ingin musafir. Sama ada musafir itu apa-apa musafir kecuali musafir kepada kemaksiatan. Itu sudah jelas. Di antaranya juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mengagih zakat. Orang yang mengagih zakat, al-amil, orang yang mengagih zakat ini pun mendapat bahagian dalam zakat. Selagi mana dia tidak ada upah daripada kerajaan ataupun daripada badan-badan yang tertentu, dia pun mendapat satu bahagian dalam zakat. Kemudian yang keenam, fir riqab wal gharimin, orang yang hamba yang membawa ataupun yang membuat akad kitabah. Ini kita akan mungkin di pengajian-pengajian yang khusus kita akan belajar bagaimana seorang hamba itu boleh mendapat bahagian zakatnya. Itu sebagai faedah yang kita dapat tentang siapakah yang berhak ataupun golongan-golongan yang mendapat zakat fitrah. Bila kita melihat sekali, bila kita belajar dan kita tekun, kita fokus dan kita membaca zakah dalam Islam, kita tahulah bahawasanya zakat ini suatu jalan penyelesaian untuk menutup ekonomi individu setiap masyarakat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yakin seorang muslim itu tidak meletakkan satu syariat, tidak meletakkan satu hukum, tidak meletakkan satu panduan kecuali ianya maslahatan, kepentingan, keperluan, hajat pada hamba-hamba dia. Baik.
Semoga apa yang dapat kita dengar dan apa yang kita dah faham ini diberikan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga dapat kita sampaikan kepada orang yang memerlukan. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu semua daripada kesalahan diri sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.